Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kerajaan dah bagi statement yang jelas tentang macam mana status kita ni, YouTuber-YouTuber, para TikTokers apa semua kan. Adakah kita ni perlu terlibat dan juga bayar lesen yang bernilai lebih kurang 50,000 tu. Kan, akhirnya tadi hari ni pada 24 hari bulan, menteri kita, Menteri Komunikasi dan Multimedia, menteri beliau tu lain kan, dah bagi satu kenyataan, kat kenyataan dia, dia dah kata dekat sini bahawa untuk para YouTuber ni dan juga para pengguna media sosial yang buat filem-filem pendek secara amatur, depa ni tak terlibat langsung dengan pembayaran lesen. So boleh bebas untuk buat apa saja. Dia kata dekat sini kebebasan media dan media sosial ni disokong sepenuhnya oleh kerajaan. Alhamdulillah. So dia dah mention juga dekat sini yang TikTok, YouTube, tidak ada kaitan dan tidak perlu untuk mohon lesen dan bimbang akan didakwa. So Finas pun tak akan ambil tahu. Tak akan masuk campur kalau kita nak buat TikTok ke, kita nak buat YouTube ke. Tapi kita kena berhati-hatilah kalau kita buat isu-isu yang sensitif, benda-benda yang menyalahi etika-etika kita sebagai rakyat Malaysia. Kita ada akta-akta lain yang boleh digunakan. Jadi para YouTubers, para TikTokers apa semua tu, kita tetap kena faham bahawa kebebasan bersuara kita di dalam YouTube ini, maupun di media sosial, maupun di mana-mana saja, tetap ada kawalan. Sebagai contoh, kita tak bolehlah nak bercakap pasal yang benda yang teruk-teruk, pasal frontliner kita, pasal yang di-Pertuan Agong, pasal yang menteri-menteri semua tu. Kita boleh bersuara, boleh bercakap, tapi perlu dengan cara yang betul. Jadi tetaplah walaupun akta Finas ni tidak berkait langsung dengan para YouTuber, kita tetap ada akta-akta lain yang harus kita ikuti supaya menjamin keselamatan dan keamanan Malaysia. Tidak bermakna macam kita boleh cakap apa saja sebab Finas dah tak mau saman kita. Tak boleh macam tu. Kok mana pun dalam hidup kita ni, walaupun kita bebas, kita tetap ada kawalan. Kan, seperti mana kita beragama lah kan, dalam hidup kita ni tetap ada kawalan walaupun kita bebas buat apa saja. So kerajaan pun dah explain yang dia akan meminda Akta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia 1981. Kan, sejak dulu lagi akta ni dah diguna pakai dekat dalam sistem perfilman dunia hiburan kita. Tapi sampai sekarang, kemarin barulah tercetus satunya isu yang bila sebenarnya akta ni jika difikir-fikirkan balik memang terpakai untuk semua. Tapi syukurlah Finas dan juga badan-badan kerajaan ini tidak pernah untuk mengambil tindakan, sebab kadang-kadang para YouTubers yang viral dan juga berjaya ni rasanya bayaran mereka lebih mahal daripada artis-artis kat luar sana kan. Kalau kata Finas nak sangat duit tu, rasanya benda ni tak patutlah. Tapi pindaan ni yang akan dibuat ni, aku harapkan aku harapkan yang para TikTokers lah, para YouTubers lah, para Instagramers apa semua, Insta-famous semua ni dikecualikan lah daripada akta ni. Sebab rasanya media sosial perlu kawalan dari segi aspek yang lain. Bukannya dari segi cara untuk kita persembahkan, tapi mungkin kawalan daripada segi konten. Mungkin konten yang sensitif, konten yang tidak konten yang bercanggah dengan budaya ketimuran mungkin. Itu aku sokong untuk dikawal. Tapi kalau katakan untuk kawalan seperti macam kalau nak buat Instagram kena bayar fee, kena bayar yuran apa semua, itu aku tak setuju lah. Dan aku juga berharap kalau kata nanti ni kerajaan pindah Akta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional ni, maka adalah sikit macam benda ataupun benda-benda dekat dalam tu, detail-detail dekat dalam tu yang memberi
macam para YouTubers ni, para Instagrammers, Instafamous apa semua ni, satu sisi atau untuk yang orang kata apa, boleh dibantu macam tu. Kita ada satu akta yang boleh bila kita nak gunakan benda tu untuk menyokong kerajaan kita ke apakah, yang boleh membantulah. Maknanya akta tu menolong sedikit sebanyak para Instafamous, para YouTubers dari segi lain lah. Konten tu kita biar, tapi mungkin ada setengah tu yang mengikat, seperti mana contohnya macam cara penghasilan filem tersebut, limit dia macam mana, yang macam tu. Itu aku okey. Tapi so far isu ni rasanya dah habis lah kot. Cuma kemarin ni bila menteri kita sebut pasal ni, maka orang di YouTube semua kecoh lah kan. Tapi kecoh ni sebenarnya apabila kita ni tidak memahami, macam aku cakap di video semalam ni yang kat atas ni, aku letak link. Kita tak faham. Bila kita dah faham, menteri pun dah perjelaskan semula. Walaupun ada yang cakap ni U-turn, sebenarnya ni bukan U-turn pun. Sebenarnya kita dah tak pernah ambil tahu. Kita tak pernah ambil tahu pasal ni, tapi tiba-tiba bila keluar je benda ni di parlimen, kita pun nak bercakap kan. Maka biasalah di era sekarang ni yang penuh dengan kuasa jari, di mana semua orang bercakap-cakap dengan menggunakan tangan. Jadi isu ni jadi viral lah. Tapi viral pun, kalau viral dan kita tak ambil tahu perkara yang sebenar, maka kita pun akan terperangkap jadi orang yang tak pandai lah. Aku tak nak sebut lah perkataan tu kan. Jadi aku just nak endkan isu ni, dan aku ucapkan terima kasih kepada menteri kita, menteri multimedia, menteri komunikasi dan multimedia kita ni, sebab explain benda ni dengan lebih jelas. Semalam dia dah buat satu statement kenyataan media. Hari ni pun dia dah buat satu statement, dah confirm yang sebenarnya para YouTubers ni tak ada kaitan langsung dengan akta Finas 1981. Jadi kita teruskan sahaja buat video-video yang kita nak, tapi kita kena ingat macam aku cakap tadi lah. Kita bebas, kita tak perlu bayar sebarang yuran ke apa ke. Yuran tahunan ke, tak perlu. Tapi kita tetap kena ingat bahawa kebebasan kita untuk menjadi YouTubers dan juga para media influencer ni harus ada batas-batasnya. Janganlah jadi macam seorang tu kan, asyik tunjuk macam-macam. Jadi kita kawal diri kita. Kita buat sesuatu yang orang kata memberi moral yang baik kepada penonton. Jadi to all YouTubers, sama ada yang baru nak naik macam aku ni ataupun yang dah famous, I wish you all good luck. Untuk semua channel-channel semua tu. Moga semuanya berjaya menghasilkan konten-konten yang menarik. Sebelum tu aku nak habaq juga. Aku ada giveaway. Giveaway ni tengah panas, tengah meletup-letup sekarang ni. Banyak dah orang join. Boleh pergi ke atas ni, link ke atas ni, terus tengok video tu, cara untuk dapatkan power bank. Power bank kalau ada rezeki adalah. So itu saja untuk hari ni. Aku ucapkan terima kasih kalau berjaya dengar sampai habis. Kalau tak berjaya tu tak boleh nak buat apa. So itu saja. Assalamualaikum.